sebagai trend tu satu benda yang membazir sajalah. Liquid tu adalah chemical. Benda tu yang kita sedut dalam badan. Bakteria tu boleh makan paru-paru tu sikit-sikit sampai dia berlubang. Kewujudan rokok elektronik atau vape yang muncul dalam pelbagai reka bentuk dan cecair berperisa menjadi faktor penggunaannya semakin mendapat perhatian. Namun timbul kenyataan bahawa penggunaan peranti elektronik ini mampu menimbulkan masalah kesihatan kepada pengguna. Ikuti kupasan kami mengenai isu penggunaan vape. Tidak dapat dinafikan bahawa kewujudan rokok elektronik atau vape kini menjadi trend dalam kalangan masyarakat. Namun situasi ini semakin mencetus kebimbangan apabila penggunaannya turut diikuti oleh individu yang pada asalnya tidak merokok, terutamanya pelajar sekolah. Kalau nak dikatakan sebagai trend tu satu benda yang membazir sajalah kan. Orang kata apa, benda-benda ikutan kan. Konsep sama dengan merokok lah. Tak adalah nampak sesuatu yang positif kat situ. Kalau vape, dia ada liquid. Liquid tu adalah chemical. Benda tu yang kita sedut dalam badan. Dia memang ada flavor bermacam tapi dia sama, addicted juga. Hanya ingin dikenali sebagai Firdaus, dia tampil menceritakan pengalamannya terlantar di hospital akibat jangkitan paru-paru kerana penggunaan vape. Benda ni jadi sebabnya kita ada niat nak berhenti rokok lah. So, kita punya wife sarankan, okay, you try vape, dan kawan-kawan pun sama kan, nak stop smoke sebab saya seorang yang heavy smoker. Jadi saya ambil inisiatif, saya beli satu pot ni, jadi saya try out. Hampir 2 minggu menggunakan vape, dia mula mengalami demam yang teruk. Setelah diperiksa, pakar jantung dan paru-paru akhirnya mengesahkan bahawa terdapat kuman di paru-parunya dan memerlukan pembedahan dengan kadar segera. So, dia orang cakap kes saya ni kritikal sebab cecair tu dia tak cair, dia melekat dekat paru-paru. So, bila melekat kat paru-paru tu, bakteria tu boleh makan paru-paru tu sikit-sikit sampai dia berlubang. Bila vape ni, cecair dibakar dengan dia akan jadi wak air. Paru-paru kita ni dah originally berair. Bila bertambah wak air, paru-paru kita terlampau basah. So, bakteria tu senang bertambah lah. Benda ni hanya akan nampak problem dia bila kita pergi hospital betul-betul check. Ada certain orang dia berhenti terus dengan rokok, dia guna ni saja. Ada certain orang dua-dua, balance. Tapi ada orang tu, once dia isap ni, dia lagi teruk isap rokok. Saya rasa lebih teruk isap vape ni sebab dia boleh isap di mana-mana saja. Dalam kereta, dalam kat rumah. Jadi saya rasa itu bukan alternatif yang baik lah. Baik dia pergi klinik, hospital, dapatkan advice daripada doktor lagi baik. Isu penggunaan vape turut menimbulkan kerisauan apabila penjualan cecair berperisa di pasaran yang mengandungi bahan nikotin dijual secara meluas. Nikotin merupakan sesuatu yang dikawal di bawah Akta Racun 1952, di mana setiap penjualan bahan yang mengandungi nikotin hanya boleh dilakukan oleh pengamal perubatan berdaftar dan juga ahli farmasi yang berlesen. Jadi selepas ini kami akan melakukan tinjauan terhadap premis vape untuk melihat sama ada mereka ini ada atau tidak menjual cecair perisa ataupun flavor yang mengandungi nikotin. Macam flavor ni, dia semua ada nikotin Kalau macam orang yang macam baru-baru nak try ke apa, macam dia ada tak yang tak ada nikotin ni? Tak ada nikotin dah tak ada. Zaman tak ada nikotin tu zaman vape lah. So mostly memang ada nikotin lah. Kira-kira jam 5 petang, kami menuju ke premis yang seterusnya. Sini ada tak jual yang tak ada nikotin ni? Zero nic. Sini ada. Ada juga lah. Macam flavor ni dia kebanyakannya dari mana sebenarnya? Memang made in Malaysia Memang majoriti flavor Malaysia je. Dia kalau nak buat flavor ni, diorang ada kelulusan mana-mana ke? Depends dekat company tu sendiri lah.
Setelah melakukan tinjauan terhadap beberapa premis sebentar tadi, ternyata kebanyakan premis ada menjual cecair perisa yang mengandungi nikotin. Biarpun perkara ini salah di sisi undang-undang, namun mereka tetap menjualnya secara terbuka. Menurut pakar Perunding Kesihatan Awam dan NCD Epidemiologi dari Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, rokok elektronik atau vape kini dianggap sebagai ancaman kesihatan yang baru. Kita ada 2 kajian yang kita telah jalankan. Kajian yang adolescent tu kita buat pada di kalangan budak-budak berumur 10 hingga 18 tahun. Seramai 300,000 remaja menggunakan rokok elektronik. Di kalangan dewasa 18 tahun dan ke atas, dia lebih kurang 600,000 orang ataupun 3.2% daripada keseluruhan populasi penduduk di Malaysia. 4 kandungan utama vape yang terdiri daripada nikotin, propylene, glikol, vegetable glycerin, bahan perasa serta pewarna ini mampu menimbulkan kesan berbahaya. Efek ataupun kesan kepada kesihatan, kita bukan saja melihat dari segi pembakaran tu. biji itu sendiri, bila dipanas dia menghasilkan bahan-bahan kimia yang lain. Dan kita pun dah lihat beberapa kes di US yang kita namakan dia sebagai penyakit baru, EVALI, Electronic Vape Associated Lung Injury, yang telah dilaporkan di US. Itu yang antara perkara-perkara yang kita perlu ambil tahulah. Penjualan cecair perisa mengandungi nikotin turut dipandang serius oleh Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Penguatkuasaan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia, Siti Fatimah Idris. Menurutnya, penguatkuasaan yang diambil bagi cecair perisa yang mengandungi nikotin bukan sahaja tertakluk di bawah Akta Racun 1952, malah turut tertakluk di bawah Akta Jualan Dadah 1952. Kami menjalankan penguatkuasaan berdasarkan aduan yang kita terima. Selepas mengesahkan maklumat tersebut, kami akan turun dan membuat pemantauan terhadap premis tersebut. Sehingga Disember 2019, daripada 2015 lah, selama 5 tahun, bilangan premis yang diperiksa adalah sebanyak 303. Kita ada merampas nikotin dalam bentuk botol iaitu sebanyak 157,205 dan juga nilai rampasan sebanyak 11.3 juta. Pihak KKM turut menegaskan kepada semua pihak yang terlibat supaya menghentikan segala aktiviti penjualan, pengedaran dan penghilangan yang mengandungi bahan nikotin. Jika didapati bersalah, boleh dihukum di bawah Seksyen 32/2 Akta Racun 1952 yang membawa kepada hukuman denda maksimum sebanyak 3,000 ataupun penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan sekiranya kita lihat di bawah Akta Jualan Dadah 1952 pula, hukumannya adalah denda tidak melebihi 25,000 ataupun penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Orang awam disarankan supaya membantu dalam menyalurkan sebarang informasi berkaitan aktiviti penjualan cecair vape berunsur nikotin supaya gaya hidup dan persekitaran yang lebih sihat dapat diwujudkan. Klinik atau pusat kecantikan? Ini pusat kecantikan. Kalau yang tak bertauliah ni lazimnya dia memang tak berdaftar dengan mana-mana. Pusat kecantikan, actually dia memang tak ada akses macam mana nak beli yang asli. Kewujudan pakar kecantikan tidak bertauliah yang menawarkan perkhidmatan rawatan estetik seperti filler sangat membimbangkan. Rata-rata mereka dikatakan tidak mempunyai kelulusan yang sah. Pengguna pula terlalu obses untuk menjadi cantik sehingga terpengaruh dengan tawaran yang diberikan. Menurut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2018, sebanyak 20,000 pakar kecantikan tidak bertauliah bebas menawarkan khidmat rawatan kecantikan di negara ini, termasuklah rawatan filler. Perkara ini dikhawatiri dapat mendedahkan pengguna kepada pelbagai komplikasi kesihatan. Takut side effect dia, kita tak tahu. Orang tu kalau yang tak bertauliah ni lazimnya dia memang tak berdaftar dengan mana-mana. Tak patutlah sebab dia berbahaya. Lagi-lagi individu tu kita tak tahu latar belakang dalam bidang perubatan ke dan sebagainya. Untuk jangka masa pendek memanglah untuk kita nampak untuk kecantikan, tapi itu hanya dari luaran. Yang dari dalaman yang macam memakan diri tu kita tak pasti lagi apa kesan sampingan dia. Perkara yang melibatkan kesihatan
terutama bahagian dalam manusia ni patut dilakukan oleh individu yang bertauliah. Perlu ada sertifikat daripada Kementerian Kesihatan. So kalau individu itu tak bertauliah, berkemungkinan dia boleh menawarkan harga yang murah daripada orang-orang bertauliah, tetapi kesan jangka masa panjang yang akan diterima oleh pesakit itu ataupun pengguna yang mengambil filler itu, siapa yang akan bertanggungjawab di kemudian hari kan? Menurut pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, rawatan filler tidak boleh dilakukan oleh mana-mana pusat kecantikan. Jadi hari ini saya bersama dengan tim Suara Konsumer akan melakukan satu tinjauan ke pusat kecantikan untuk melihat sama ada mereka menawarkan perkhidmatan filler ataupun tidak. Filler tu dia asasnya diguna apa Hyaluronic acid. Kita punya skin ada punya. Dia macam air punya. Sebab kita dah discuss benda ni. Selamat tak? Selamat. Ya. Memang selamat tanya. Dekat sini doktor yang buat ke? Ya, doktor estetik. Yes. Doktor estetik buat. Klinik atau pusat kecantikan? Ini pusat kecantikan. Harga yang ditawarkan pula agak tinggi. Ia dikatakan mampu mencecah RM3,000 bagi satu rawatan filler. Hasil tinjauan kami mendapati sebuah pusat kecantikan ini menawarkan rawatan filler dan meyakinkan kami bahawanya ia selamat untuk digunakan dan dikatakan proses ini dilakukan oleh seorang doktor bertauliah. Dr. Azizah Sulaiman berpengalaman lebih 15 tahun di dalam bidang estetik, menyatakan setiap pengamal perubatan harus melakukan prosedur yang betul semasa melakukan rawatan filler. Pertama, kita akan buat yang consultation, which is sangat penting lah. So kita akan terangkan apa kemungkinan kesan sampingan, apa results yang dia akan dapat at the end of the procedure. So kalau patient faham and then dia memang itu yang dia nak, baru kita go ahead lah. And then kita akan ambil gambar before, after, and then kita akan tanya pasal dia ada masalah alergi ke apa-apa. Menurut Dr. Azizah, dia sentiasa memastikan klinik di bawah jagaannya hanya mendapatkan filler daripada pembekal yang sah sahaja. Sekarang ni banyak yang palsu yang kalau saya sebagai seorang doktor tengok pun tak boleh nak bezakan. Nampak sama. Sebab company-company yang mengedarkan filler ni, dia hanya jual kepada yang asli lah. Dia hanya jual kepada doktor yang bertauliah dengan klinik yang berdaftar. Biasanya selalu dengan pusat kecantikan. Actually dia memang tak ada akses macam mana nak beli yang asli. Sebagai setiausaha Pertubuhan Doktor Estetik Berdaftar Malaysia, dia menyatakan rawatan filler bersifat sementara. Berbuat daripada hyaluronic acid. Yang jangka pendek ni biasanya kurang kesan sampingan dan lebih selamat. Yang tetap macam silikon, yang tetap ni kekal lama lah dalam kulit. Tapi chances of kesan sampingan pun tinggi. Dr. Ungku Muhammad Syahrin Muhammad Zaman selaku pengerusi Pertubuhan Doktor Estetik Berdaftar Malaysia menyatakan rawatan filler hanya boleh dilakukan oleh pengamal perubatan yang bertauliah. Mereka mesti mengemukakan ataupun pesakit itu sendiri boleh mendapatkan kepastian daripada doktor sama ada doktor ni sudah mendapatkan sijil yang mengatakan mereka itu layak untuk melakukan rawatan estetik fillers tadi. Setiap pengamal perubatan harus menjalani kursus pentauliahan Letter of Credential and Privileging LCP. Lesen untuk melakukan rawatan estetik mesti dipamerkan di dalam klinik untuk pengetahuan umum. Kita panggil sijil ni LCP atau Letter of Credential and Privileging. Dr. Ungku Muhammad Syahrin turut menyatakan keadaan yang sangat membimbangkan di mana pakar kecantikan tidak bertauliah ini mendapatkan filler dari sumber yang tidak diketahui. Kalau kita pergi pada yang tidak bertauliah ni tadi, mereka ni automatically juga sumber bahan terutama macam fillers tadi kita tak tahu punca sama ada dah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, menggunakan bahan-bahan yang tak dibenarkan. Walaupun sumber asas filler adalah dari hyaluronic acid, tetapi komplikasi boleh terjadi jika teknik yang dilakukan adalah salah.
banyak yang jadi keburukan bila katakan penggunaan filler tu sendiri, bahan tu salah, tak dibenarkan, teknik suntikan filler tu sendiri salah. Setengah-setengah daripada yang saya nampak komplikasi yang banyak timbul. Sepatutnya contohnya filler tu disuntik ke lapisan kulit yang lebih dalam, tapi disuntik terlalu superficial sampai menyebabkan kesan sampingan, nodules, infection dan sebagainya. Pusat kecantikan yang menawarkan perkhidmatan pengamal perubatan tidak bertauliah boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998. Baguslah sebab saya tak payah bawa cash. Benda tu dia detect dengan pakai IC kita sendiri kan. So IC kita dia akan jagalah. Peniaga pun tak perlu risau kehilangan duit ataupun apa-apa. Pengenalan kepada sistem pembayaran digital kini membolehkan pengguna untuk melakukan transaksi pada bila-bila masa sahaja. Namun, bagaimana dengan tahap penerimaan pengguna terhadap trend tanpa tunai ini yang bertindak sebagai medium counter atas talian? Ikuti laporan kami dalam Urus Niaga Digital. Seiring kemajuan teknologi, kaedah pembayaran daripada konvensional kepada digital semakin berkembang dalam perniagaan. Persoalannya, adakah anjakan perubahan kepada transaksi tanpa tunai mampu diterima sepenuhnya oleh pengguna? Ada mudah untuk kita keluarkan duit, masukkan duit sekali lah sebab kita tak payah untuk pergi ATM, keluarkan duit manually. Bagi saya selamat lah sebab dari segi password dengan security system dia, so far dia boleh trusted lah dengan aplikasi ni. Bagi saya baguslah sebab saya tak payah bawa cash, and bila nak bayar pun just tunjuk dia punya code je. So bagi saya senang lah sebab saya jarang bawa cash kan. Benda tu dia detect dengan pakai IC kita sendiri kan. So IC kita dia akan jagalah. So dia akan secure melalui fingerprint. Kadang-kadang dia minta password. Itu kita akan set sendirilah. Mana-mana kios, mana-mana kedai pun dia dah ada servis e-wallet ni. So kita ambil peluang ni lah. So far tak ada apa masalah lah. As long kita tidak mendedahkan apa-apa identiti kepada scammer ke. Pengguna juga boleh melakukan pembayaran dengan hanya menggunakan peranti pintar di premis yang menyediakan perkhidmatan dompet digital. Teknologi mudah alih dan digital kini telah mengubah cara pembelian pengguna. Persoalannya, adakah setiap premis dapat memberikan jaminan terhadap pembayaran tanpa tunai ini? Tim Suara Konsumer akan melakukan eksperimen sosial dan kita akan lihat apakah reaksi pihak premis berhubung dengan perkara ini. Kalau macam guna kad apa semua tu macam kalau dari segi peniaga sendiri macam mana jaminan ni? Ada transaksi kalau dekat handphone. Maknanya dia akan hantar melalui telefon lah. Kalau tak ada e-wallet, lepas tu akak nanti kena dekat dengan bank akak. Just bank yang dekat ni je lah. Macam mana? Nak tanya, macam mana kalau kita dah bayar, macam kita tak tahu benda tu dah kita dah buat transaction tu lah. Kalau hantar barang. Hantar barang tak? Miss cash ke? Kalau guna ni, dia akan hantar SMS. Maknanya kita scan. Scan dan akan dapat info juga. Lepas tu kita orang pun akan dapat SMS. Kedua-dua pengusaha ini menjelaskan bahawa setiap e-pembayaran dilengkapi dengan sistem security yang terjamin. Sebenarnya saya Hana dari Suara Konsumer. So sekarang kita tengah buat social eksperimen. Kita nak tanya pihak premis sendirilah berkenaan dengan urus niaga secara digital ni. Sebenarnya saya Hana dari program Suara Konsumer. So kita tengah buat social eksperimen. Kita nak tengok macam mana reaction peniaga pasal urus niaga secara online lah, secara digital. Kami turut mendapatkan pandangan daripada seorang pengurus sebuah perniagaan yang menyediakan perkhidmatan e-pembayaran sejak 4 tahun lalu. Dari segi keselamatan, kita tak perlu risau untuk terima duit palsu dan lagi mudah untuk kita tak perlu cari duit kecil untuk buat penukaran duit. Pelanggan kami 80% yang menggunakan daripada wang tunai. Tambah bapa kepada dua orang anak ini, liputan internet bukanlah penghalang dalam melakukan transaksi secara atas talian. Sebaliknya, ia menjadikan urusan pembayaran menjadi lebih singkat.
Mula-mula pelanggan akan buat order. So, kita bagi peniaga, kita akan bagi tahu harga. Dan kita akan minta pelanggan untuk scan lah. So, selepas pelanggan scan, dia akan key in dia punya harga. Lepas tu dia akan tunjuk kat kita lah yang transaction dari pihak pelanggan tu dah berjaya. Dalam masa kurang daripada seminit, pihak peniaga akan dapat notification yang sama lah dalam sistem. Sehubungan itu, urus niaga secara digital ini memudahkan urusan merekod aktiviti, keluar masuk wang. Waktu closing, sistem kita akan automatik buat penyeraan. So kita tak perlu kira secara manual lah. Lagi efisien, lagi selamat dan peniaga pun tak perlu risau kehilangan duit ataupun apa-apa. Bagi Effendi, urus niaga secara digital ini adalah mudah dan ringkas. Namun masih ada pengguna yang curiga mengenai tahap keselamatan pembayaran secara atas talian. Menurut Peguam Bela dan Peguam Cara, Datuk Muhammad Haziq Pilih Abdullah, kelengkapan sistem sekuriti bagi pembayaran tanpa tunai mampu menjamin keselamatan data peribadi pengguna. Sebelum mereka membenarkan penggunaan, mereka dah buat sistem sendiri untuk pastikan kemungkinan mereka yang akan cuba mengambil data kita dikurangkan sehingga zero. Sebab lesen ni diberi daripada Bank Negara dan mereka kena bentangkan apakah sistem-sistem security yang mereka mempunyai untuk memastikan bahawa pemegang mungkin tidak akan jadi mangsa penipuan. Jaminan pulangan wang turut disediakan sekiranya transaksi berlaku tanpa kebenaran pengguna. Ada beberapa syarikat-syarikat yang memberi jaminan bahawa sekiranya konsumer ada rintihan bahawa akaun mereka kehilangan duit dan sebagainya, mereka akan dikembalikan duit yang hilang. Namun tidak dinafikan terdapat segelintir individu yang mengambil kesempatan dengan kemudahan teknologi yang ditawarkan. Bila kita gunakan kita, tengok dulu siapa yang belakang kita. Cepat kita tutup telefon. Sebab saya difahamkanlah, ada juga mereka yang mempunyai peralatan canggih untuk mendapat data kita daripada tersebut. Kalau kita sendiri cuai, maka kita tak boleh salahkan orang lain. Pengguna perlu mengambil langkah berjaga-jaga ketika menggunakan aplikasi digital ini bagi mengelakkan kebocoran butir-butir peribadi. Terima kasih kepada anda kerana bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Sehingga bertemu lagi di minggu hadapan dengan pelbagai kupasan isu pengguna. Ketahui hak anda kerana suara anda, suara konsumer.